السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Assalamualaikum, Farid Misbah, Siti Hafsah, Muhammad Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kongsi video ni dengan teman-teman kita yang lain. Ambil masa sekejap. Kerana kuliah kita ni tak lama. InsyaAllah tak sampai setengah jam pun. Baik, muslim-muslimat dimulai Allah sekalian. Ambil peluang sekejap je malam ni. Tak lama. Jangan ke mana-mana. Tolong forwardkan video ni kepada teman-teman yang lain. Moga-moga setiap kita mendapat manfaat. Kerana dalam hadis mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai seseorang itu mendapat hidayah dengan apa yang kau usahakan, maka ia lebih baik pada dunia seisi kandungnya. Bayangkan tuan-tuan dalam syarah yang dikemukakan oleh para ulama hadis terhadap hadis ini. Contoh Ibnu Hajar menjelaskan alangkah indahnya dunia dengan tarikan, godaan, segala kebendaan yang ada padanya, tapi semua itu tak bernilai di sisi Allah dan dibandingkan dengan kebaikan yang apabila kita membawa manusia kepada hidayah Allah SWT. Jadi alhamdulillahnya Rina Ima, Syida, Normala, Nur Aina Aziz, Nolia, semua yang hadir malam ni, jangan lupa sharing video ni kepada teman-teman kita yang lain. Malam ni kita masih lagi melanjutkan bicara tentang ayat-ayat yang awal dari surah As-Sajdah, dan saya telah pun menghuraikan 2 malam lalu tentang kepentingan surah As-Sajdah ni menjadi satu amalan Nabi SAW, iaitulah baginda SAW tidak melalui satu malam melainkan baginda akan mengamalkan surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajdah. Dan telah saya huraikan pada kuliah lalu bagaimana cara nak mengatasi masalah sihir, masalah saka sebagai contohnya dengan menggunakan surah As-Sajdah yang telah saya bincangkan. Tuan-tuan rujuk 2 malam yang lalu. Jadi kita lihat ayat yang pertama, kedua masih lagi dalam surah As-Sajdah. Dimulai perbincangan ini, tafsir ini. Alhamdulillah kakak sayang Ummu Nuair bin Hussein, Nuaziha, Lili Osman, Nura Syikin, Nurliza Idrus, Hazan Rohani. Terima kasih semua. Hajah Hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, tolong buka jilid yang ke-7, muka surat ke-302. Muka jilid yang ke-7, muka surat 302. Kami di Zazam Travel di Telaga Biru sedang mengadakan kempen. Tuan-tuan memiliki tafsir Ibnu Katsir pada waktu ini, tuan-tuan akan dapat hadiah buku yang istimewa. Bertajuk Fiqh Mizan. Tebal ni tuan-tuan. Berharga RM80, RM75. Kitab ni akan jadi milik tuan-tuan. Tuan-tuan bersama dengan kempen Satu Rumah Satu Tafsir yang kami teruskan dalam Syawal ni. Tak banyak dah, secara stok masih ada. Tuan-tuan memiliki tafsir Ibnu Katsir dan akan dapat hadiah. Buku ni berharga RM75. Dan kita akan adakan daurah tentang buku ni yang disampaikan oleh penterjemahnya Al-Fadhil Ustaz Syekh Fawaz bin Datuk Fadhil Nur. Bagi tuan-tuan yang ada kesempatan boleh dapatkan tafsir Ibnu Katsir, dan tuan-tuan akan beroleh kitab Fiqh Mizan, dan akan ada satu daurah yang diadakan secara percuma sebanyak 2 kali untuk memahami Fiqh Mizan, satu kaedah pemahaman dalam kehidupan, baik menjadi ketua, suami, isteri, anak. Fiqh Mizan ni berarti keseimbangan dalam hidup dengan panduan kepada ayat Allah SWT. Orang berjaya macam Muhammad Al-Fatih menguasai Fiqh Mizan. Orang yang hebat macam Salahuddin Ayyubi adalah mereka yang faham Fiqh Mizan. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam pentadbirannya mengamalkan Fiqh Mizan. Ini ada satu bicara yang tersembunyi yang hanya difahami oleh orang-orang yang ahli dari kitab dan juga As-Sunnah. Kitab ini akan menjadi hadiah bagi tuan-tuan yang membeli tafsir Ibnu Katsir. Waktu sekarang dengan kempen Satu Rumah Satu Tafsir yang sedang kami adakan. Alhamdulillah Ustaz Zawawi, barakallahu fik. Nur Azmah, barakallahu fikum. Baik. Kenapa kabur? Tuan-tuan tak nampak saya ke? Tak apalah, dengar suara pun cukup lah. Barakallahu fikum. Dengar suara pun cukup. Baik, pada malam ni kita menyentuh ayat pertama dan kedua daripada surah As-Sajdah, yang mana Allah SWT berfirman, Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran yang tiada keraguan padanya adalah dari Rabb semesta alam.
2 malam yang lalu setelah bincangkan dengan tuan-tuan, Ustaz Nurulis, kita telah bincangkan tentang hakikat Alif Lam Mim itu, satu ijaz bahasa yang mana orang-orang Arab ketika zaman kegemilangan sastra bahasa puisi mereka pun telah gagal untuk memperolehi satu tahap penguasaan bahasa seperti yang dikemukakan oleh Al-Quran Al-Karim. Mustahil manusia dapat menandingi apa yang ada di sisi Allah SWT, tuan-tuan. Jadi saya telah bandingkan bagaimana makhluk yang lemah seperti ayam itu pun yang makan daripada hasil-hasil bumi dengan rumputnya, ulatnya, cacingnya, makan bijirinya, kemudian mampu menghasilkan telur. Mana-mana teknologi yang tercanggih manusia pada hari ini, sekalipun mereka tidak akan mampu untuk mencipta telur walaupun mereka mempunyai bahan-bahan yang dimakan oleh ayam yang daripadanya terhasillah telur itu, tuan-tuan. Demikian juga kita pada hari ini makan bagai-bagai benda. Boleh tak seorang manusia buat sel seperti yang ada dalam tubuh manusia itu kompleks? Takkan mampu, tuan-tuan. Setitis air mani yang merupakan asal daripada kejadian pun manusia tidak akan mampu untuk cipta. Kerana ini menandakan kekuasaan Allah. Maka sebagaimana kuasanya Allah dalam ayatul kaun yang kita dapat lihat fenomena alam ini, maka demikian juga kehebatan yang ada pada ayat Allah Ta'ala yang mudah Alif Lam Mim, yang ringkas seperti itu pun tak dapat ditandingi oleh mana-mana manusia sekalipun. Dan saya telah bincangkan pandangan Imam As-Suyuti daripada kitab Mu'tarakul Akran fi Ijazil Quran tentang wajah-wajah bentuk-bentuk ijaz Quran yang terdapat dalam kehebatan, pilihan dan keserasian luar biasa pada ayat Allah SWT. Tak perlu diulang balik semula, kita telah bincangkan perkara itu. Jadi dalam ayat ini Allah menurunkan tentang hakikat turunnya Al-Quran dari Tuhan yang tiada keraguan padanya, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan memiliki alam semesta. Sekarang masalah yang berlaku dalam kehidupan adalah kita ni yakin atau tidak Quran itu daripada Allah, tuan-tuan. Beginilah bandingan nak bagi mudah faham, kata Dr. Atik Nabulisi. Andai seseorang daripada kita bekerja sebagai accountant lah, kalau bahasa enaknya orang panggil pada ini CFO lah, Chief Financial Officer nama bukan hebat lagi, CEO ke COO ke apa-apa lah, CTO ke apa, macam-macam nama yang diberikan. Walaupun CEO sekalipun, ia merupakan Chief Executive Officer, ketua pegawai pengurusan operasi. Tetap juga merupakan officer rupanya. Allah Akbar, jadilah hamba kepada Allah, tuan-tuan, jangan jadi hamba pada manusia. Jadi balik kepada arahan yang dikeluarkan oleh seorang majikan, seorang bos, seorang syarikat besar lah, konglomerat besar lah, katakan big tycoon lah, katakan syarikat public listed besar, MNC lah orang kata. Maka bos besar pemilik syarikat ni mengeluarkan arahan kepada CFO-nya, accountant-nya, tolong isukan cek, tolong buat transfer sebanyak sekian-sekian-sekian kepada akaun sekian-sekian-sekian, description-nya saya akan bagi sekian-sekian-sekian. Oleh kerana seseorang accountant ataupun CFO ni orang panggil nama best dia, bekerja dengan seorang majikan yang paling hebat dalam dunia sekalipun, yang memiliki aset bilion-bilion nilainya sekalipun, dia mesti tahu arahan itu betul datang dari bos. Jangan silap buat arahan, jangan silap terima arahan, jangan silap buat pemindahan yang tidak berdasarkan kepada arahan bos. Nanti jadi CBT pula, tuan-tuan, Criminal Breach of Trust pula. Maka pokoknya adalah seorang yang memiliki akaun, pemegang akaun syarikat ini kecil ke besar ke tak kisahlah, yang penting orang yang bertanggungjawab pegang akaun ini, dia meyakini bahawa arahan yang dikeluarkan itu daripada bos. Ya, baru kejap tadi aku telefon dia, baru kejap dia WhatsApp ke aku nak confirmkan, aku call dia pula. Mana begitu rapatnya hubungan di antara seseorang pegawai dengan pemilik syarikat, dengan pemilik, dengan majikan, dengan bosnya. Maka dia punya accessibility kepada bos itu dalam bentuk mudah baginya untuk menjalankan arahan itu. Andai kata dia tersilap menerima arahan dan dia tidak confirm balik, maka wang itu pun berpindah ke akaun yang salah. Apa tindakan yang akan dikenakan kepada beliau, tuan-tuan? Dibuang kerja, dinafikan jawatan, dikenakan tindakan tata tertib, digantung daripada kerja, masuk jail, apa jua bentuk yang boleh kita fahami dalam situasi sekarang lah. Dalam bahasa moden, seseorang itu mungkin mendengar atau melaluinya. Jadi pokok pangkalnya mestilah ada perhubungan yang begitu rapat di antara pekerja dengan bos sehingga melayakkan dia execute sesuatu keputusan yang telah pun ditetapkan oleh majikannya. Bandingannya begitulah, tuan-tuan. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah ni contoh yang kita permudahkan. Kita tak samakan, tak samalah Allah dengan manusia, tuan-tuan ni. Baik, sementara rupa bagi tuan-tuan yang kesempatan mari dapatkan birkah Habatus Sauda daripada Zahdan Travel. Yang merupakan satu produk yang berasaskan kepada Habatus Sauda
yang digalakkan dalam Islam untuk kita gunakan, kerana Nabi kita sendiri telah bersabda, ia merupakan habatul barakah. Habatul barakah ni berarti bijin keberkatan. Padanya ada rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, kata Nabi SAW. Mari kita tengok dalamnya macam mana, tuan-tuan. Terima kasih kepada Zazan Travel kerana pengajaran kuliah kita. Mudah untuk tuan-tuan nikmati kerana dalam keadaan seperti ini, nampak? Tuan-tuan boleh kunyah, boleh telan terus. Bismillah. Kalau kita ambil yang biji jirin atau minyak, mungkin tak semua orang mudah untuk makan. Mari kita gunakan habatus sauda ni, tuan-tuan. Pada zaman ujian datang pada hari ini, penyakit-penyakit berjangkit, dapatkan habatus sauda Birkah dari Zazan Travel dengan package yang istimewa yang kami offer pada hari ini, dengan hadiah dan sebagainya. Dapat hadiah kurma, dapat hadiah buku, dapatkan daripada Zazan Travel. Boleh kita hadiah kepada ibu bapa kita, adik-adik kita. Mudah-mudahan dalam musim COVID yang berlaku sekarang ni, sebelum kita dapat vaksin ataupun selepas kita dapat vaksin, kita mengamalkan satu sunnah Nabi dalam pemakanan dan juga dalam rawatan. Baik, kembali kepada kisah tadi. Ada seseorang pekerja itu membuat keputusan yang salah, lalu beliau telah pun memindahkan wang kepada akaun yang salah. Tentulah hukuman akan dikenakan kepadanya, bukan? Maka demikian juga dalam kehidupan pada ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Sekarang ni, kalau kita bandingkan tadi, pekerja yang punya hubungan yang baik dengan tuannya, dia membuat satu arahan yang ditetapkan, mungkin arahan itu betul ataupun salah, tapi dia mampu untuk memberikan jawapan kepada bosnya. Kata bahawa saya terima arahan daripada bos, saya terima email daripada bos. Dia boleh bagi tunjukkan reasonnya mengapa dia bertindak demikian. Sekarang kita dalam hidup, Quran yang datang kepada kita ni merupakan arahan daripada Allah SWT. Apakah kita yakin dia daripada Allah? Apakah kita melaksanakan arahan terdapat dalam Al-Quran itu? Ataupun kita tak faham dan kita buat tindakan yang salah? Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, bila kita memahami konteks yang ada dalam kehidupan pada ini, kata Dr. Atik Nabulisi, Al-Quran yang tiada keraguan padanya, yang datang daripada Allah SWT. Malangnya sebahagian daripada umat Islam pada hari ini ikut Quran bukan kerana yakin dan tahu konten yang terdapat padanya dalam konteks hubungan dengan majikan tadi. Maka seseorang kita bertindak di atas arahan yang jelas, kefahaman yang jitu, perhubungan yang baik dengan bos, ataupun agak-agak lebih kurang yang beginilah bos nak, kita tak faham arahan yang sebenarnya. Kalau kita tahu itu bos kita, kita tak jalankan arahan, ada hukuman yang dikenakan. Kalau kita tahu itu bos kita, kita buat keputusan yang salah dalam arahan yang dikeluarkan, pun ada tindakan yang akan dikenakan. Maka balik kepada cerita Al-Quran ni, tuan-tuan, bagaimana generasi salafus saleh, interaksi mereka yang sangat sihat dengan Quran. Bukan sahaja Quran itu peranan sebagai rahmah dan juga syifa dalam masalah-masalah kehidupan mereka. Malahan Quran menjadi satu pendinding penyelesai kepada semua masalah yang mereka alami, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saya nak buat contoh pada hari ini kisah seorang tabi'in terkemuka yang bernama Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu ardah. Jadi Muhammad bin Sirin ini adalah anak kepada Sirin. Ibunya bernama Safiyah. Sirin ini asalnya merupakan hamba kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu merupakan khadam kepada Rasulullah SAW. Anas bin Malik akhirnya memerdekakan Sirin, dan Sirin pun berniaga macam Anas bin Malik dan berjaya dalam perniagaannya. Begitulah mentor yang hebat melahirkan orang yang hebat seperti ini juga. Sirin belajar berniaga daripada sifunya iaitu Anas bin Malik, akhirnya jadi seorang businessman yang hebat. Dan kemudian dia pun nak berkahwin. Dia meminang hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Sayyidina Abu Bakar merupakan khalifah Islam pertama selepas wafatnya Rasulullah SAW. Dan Muhammad dan Sirin ini telah pun melamar Safiyah, hamba perempuan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah meneliti latar belakangnya, nak mengkahwinkan walaupun hambanya saja, tapi dia buat kerja seolah-olah dia bapa kepada Safiyah. Akhirnya perkahwinan itu pun disaksikan oleh para sahabat pada zaman itu. Beberapa orang ummahatul mukminin macam Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anhunna jami'an, mereka ni telah pun menghiaskan Safiyah dengan secantik-cantik perhiasan untuk menjadi isteri kepada mempelai, menjadi suaminya iaitu Sirin. Perkahwinan pun berlaku, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sirin merupakan seorang hamba yang saleh milik Anas Malik.
Safiyah merupakan hamba yang salihah milik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya nak cerita bagaimana mereka punya keyakinan yang jelas terhadap Al-Quranul Karim yang diturunkan ni, sehingga mereka menjadi orang yang hebat-hebat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Padahal nak dibandingkan dengan kehidupan kita pada hari ini, kata Syekh Muhammad Hassan Didu, kalaulah seseorang daripada para salafus salih itu hidup pada zaman kita, tentulah mereka menyangkakan kita ni dah masuk syurga, tuan-tuan. Kenapa? Kemewahan yang kita ada, rumah yang kita ada, kenderaan yang kita ada, pergerakan timur ke barat yang kita ada, segala kemudahan yang ada pada hari ini, tentulah orang zaman dulu tak merasainya. Tetapi dengan kecekalan, ketebalan iman, mereka merupakan orang yang terbaik kerana mereka beriman dengan sebenar-benar, meyakini Quran itu daripada Allah dan mengamalkan Quran itu according to apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Berbeza daripada kita pada ini yang belajarnya mungkin tinggi, maklumatnya banyak, tapi masih lagi gusar dan masih lagi tak tetap hati, masih lagi apa istilahnya, masih lagi tidak jelas tentang direction akhirat, GPS kita ke sana. Inilah masalah kita, tuan-tuan ya. Jadi Muhammad ini, Sirin ini berkahwin dengan Safiyah, akhirnya mereka pun dapat anak. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, atas nasihat para sahabat ramai, namakan anak itu Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu ardah, anak kepada seorang daripada hamba, bapanya bekas hamba, ibunya bekas hamba, kepada dua orang sahabat Nabi yang mulia, Anas bin Malik dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan, Muhammad telah pun besar dalam satu iklim yang sangat dekat dengan Islam. Ayahnya minat Islam, ibunya daripada keluarga, walaupun keluarga angkat hamba kepada keluarga yang sangat beriman. Maka Sirin telah pun besarkan anaknya bernama Muhammad itu dalam iklim kenabian, iklim Quran, iklim hadis Nabi, iklim para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, tuan-tuan. Satu poin yang saya nak cerita tentang Muhammad bin Sirin ini berkenaan dengan apa yang kita bincangkan, keyakinan mereka kepada Al-Quran. Muhammad ni, tuan-tuan, akhirnya berniaga macam bapa dia. Walaupun dia seorang yang sangat tekun mempelajari ilmu daripada sahabat-sahabat Nabi yang ada pada masa itu, macam Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, belajar daripada Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia belajar daripada sahabat-sahabat Nabi yang ramai. Ini Muhammad, budak kecil ini, ketika di Madinah, belajar daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang ada pada masa itu, maka ilmunya sangat solid, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Walaupun demikian, Muhammad turut belajar berniaga daripada ayahandanya, iaitu Sirin ni tadi. Tuan-tuan ni, sehinggalah pada satu hari, untuk tuan-tuan dimuliakan sekalian, dia telah pun besar menjadi seorang businessman, seorang merchant, seorang saudagar, berniaga minyak. Kalaulah dia hadir di satu tempat di pasar dalam negara Islam sebagai contohnya, maka semua orang yang ada di pasar itu akan teringat Allah. Mereka akan bertakbir, bertahlil, bertahmid. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, la ilaha illallah, kerana melihat Allah Muhammad bin Sirin ini. Watakannya, pembawakannya mengingatkan semua orang berada di pasar itu kepada akhirat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Pada satu hari, Muhammad bin Sirin selepas bekerja, dia akan mengajar. Waktu petang, malam, dia ada kuliah dia menulis, dia mengajar. Tiba-tiba datanglah seorang yang mendakwa di khalayak ramai, berkata, "Wahai Muhammad, engkau ini punya hutang kepada aku sebanyak 2 dirham. Pulangkan semula hutang wang itu kepadaku, wahai Muhammad." Muhammad bin Sirin menjawab dengan selamba, "Tidak, aku tidak ada hutang dengan engkau." Maka orang itu berkata lagi dengan lantangnya, "Kalau engkau betul-betul tak ada hutang aku, sila bersumpah, at-tahlif." Sumpah. Tuan-tuan, sumpah ni tak digalakkan. Tetapi alangkah terkejutnya semua anak murid Muhammad bin Sirin ini melihat Muhammad, guru mereka, bersumpah, "Demi Allah, aku tidak berhutang denganmu." Maka orang itu pun beredar dengan hampa dan malu. Maka tuan-tuan, tiba-tiba anak murid yang rapat dengannya habis kuliah datang jumpa dengan Syekh Muhammad, Imam Muhammad ini, berkata dengannya, "Wahai tuan guru kami nak tanyalah, kenapa tuan guru bersumpah pada masalah 2 dirham? 2 dirham macam RM80, tuan-tuan. Semalam kami tahu bahawa tuan telah pun menghalalkan satu transaction yang berlaku dengan tuan sebanyak 20,000 dirham. Tapi hari ini 2 dirham pun tuan dah bersumpah. Semalam tuan terus halalkan 20,000 dirham. Kenapa? Kata Muhammad bin Sirin, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ni orang yang faham Quran. Dia berkata bahawa sebenarnya orang yang datang ini, aku tahu dia telah menipu ramai orang dengan cara demikian. Ni scammer lah, tuan-tuan. Scammer ludah dia dah. Scammer ni, scammer. Datang berjumpa dengan Muhammad bin Sirin, berkata, "Kau hutang aku 2 dinar." 2 dinar ada berapa, tuan-tuan? RM70, RM80. Dekat Telegram kita pun ada orang masuk, scammer masuk untuk minta duit. RM60-70, kita rasa kecil. Isteri dia masuk sini tak ada watt, kereta dia dah masuk watt, tak ada duit. Ini kereta pancit dengan tahap RM60 pagi.
Tuan-tuan, bukan masalah RM6, tuan-tuan. Masalah orang tu penipu lah, tuan-tuan. Masalahnya dah ratus orang ditipu dengan RM60 tu, dah berapa ribu dia dapat. Dia dapat makan duit yang haram, dia bawa pulang untuk anak isteri dia. Kita sebagai orang beriman kena tegur, kena hentikan, tak boleh biarkan. Itu perkaranya. Jadi Muhammad Sirin yang faham Quran ni, bila orang tu datang minta kepadanya 2 dirham saja, beliau tolak. Demi Allah, aku tak hutang dengan kamu. Akhirnya dia tanya anak muridnya, kenapa semalam Tuan halalkan 20,000 dirham, hari ini 2 dirham pun Tuan berkira-kira, bagi je lah. Dia kata bukan masalah bagi. Masalah semalam tu aku berniaga. Kena ingat tuan-tuan, Muhammad Sirin ni seorang saudagar minyak. Dalam kisah yang berasingan lebih kurang sama, beliau ni berniaga jual minyak. Pada hari itu bila dapati minyak ada tikus mati dalam tong-tong minyaknya, maka dia merasa bimbang. Kalau dia pulangkan semula tong minyak yang mengandungi tikus itu, takut pembekal menjual minyak yang mengandungi tikus. Ia bangkai, boleh menyebabkan orang sakit dan sebagainya, kena kecil tikus dan sebagainya. Maka Muhammad Sirin telah pun mengambil risiko, mengatakan tak apalah, biarlah. Kita buang saja minyak ni, kita bayarlah pada pembekal. Kerana kalau kita pulangkan pada dia, berisiko untuk orang yang pada hari ini orang mungkin tak amanah, kata beliau. Mungkin dia akan jual minyak yang mengandungi racun najis itu, orang semua mati, kena penyakit dan sebagainya. Tak apalah, biar aku absorb loss yang berlaku pada hari ini, kerosakan dan juga damage yang berlaku. Maka beliau akhirnya tak mampu bayar dan akhirnya dipenjarakan, tuan-tuan, dalam kisah yang berasingan. Jadi ini istilahnya orang yang faham Quran sebagai satu utusan daripada Allah dan melaksanakan kehidupan berselari dengan apa yang dikehendaki oleh Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah, subhanallah, tabaraka wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, kalau kita faham Quran, senang cerita. Quran menyuruh sebagai contohnya dalam kehidupan pada ini supaya kita menjadikan panduan orang-orang berilmu. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nanti ada kesempatan kita bincangkan daripada surah Nahl contohnya. Surah Lebah, tanyalah kepada orang yang tahu anda yang tidak ada ilmu. Kalau ini orang kena penyakit COVID contohnya, kita dengar di sini orang meninggal dunia, dia bukan Illuminati, tuan-tuan. Dia bukan cerita Dajjal, bukan cerita-cerita yang orang sibuk-sibuk sebarkan pada ini. Kiamat akan berlaku, itu for sure. Tapi kita dalam Islam disuruh untuk melaksanakan satu tanggungjawab kita. Kita bekerja, itu ibadah kepada Allah. Bahkan dalam hadis yang sahih mengatakan, kalau di tangan kamu ada benih untuk ditanam, lalu kiamat berlaku, wa fi yadi ahadikum fasilaf in sata'an an yaghrisaha falyaghrishha. Kalau kamu mampu untuk tanam pokok itu sedang kiamat sedang berlaku, tanam, walaupun kemusnahan akan berlaku, pasti berlaku. Kerana menanam itu satu ibadah. Maka janganlah kita sibuk mengatakan ini Illuminati, ini cerita Dajjal, ini vaksin semua tak boleh. Kan senang kalau kita tanya pada orang yang ahli, tuan-tuan. Ahli doktor lah, tuan-tuan. Barangkali bertanya kepada ahli farmasi pun tak tepat dalam keadaan ini. Pakar mana sekalipun, mikrobiologi sebagainya, tak tepat. Tepat kita tanya pada doktor. Umpama kita nak buat rumah, kita kena tengok pada kontraktor. Kontraktor ini pula bergantung pada arkitek. Arkitek ni ada timnya pula. Ada engineernya, ada soal investigatornya, ada macam-macam lah. Town plannernya, macam-macam. Walaupun kita nampak town planning tu kerja lebih kurang macam constructing, macam engineering, macam architecture. Tapi sama tak kita bertanya seorang town planner untuk buat rumah? Mungkin dapat maklumat tapi kurang tepat. Gitu tuan-tuan. Kalau kita nak buat rumah, kita tanya pada orang yang ahli. Kalau kita ada masalah keselamatan, tanya pada polis. Tentulah tak tepat kalau kita tanya hukum hakam, tanya pada polis, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Walaupun polis tu belajar agama sedikit. Jadi ini kehidupan. Jadi kembali kepada Quran. Quran yang diturunkan oleh Allah SWT ni menganjurkan kepada kita satu blueprint yang jelas, satu landasan yang jelas untuk kita bergerak. Mengapa kita tidak ikut? Jadilah macam Muhammad bin Sirin ni yang punya ketetapan. Kenapa buat begini? Kenapa buat begini? Kerana tanda iman itu al-hubbu wal-bughdu fillah. Al-hubbu lillah wal-bughdu lillah. Tanda kita cinta, tanda iman ini sempurna adalah engkau cinta kerana Allah, engkau benci kerana Allah, engkau menolak kerana Allah, engkau menerima kerana Allah SWT. Jadi itu perkaranya dalam kehidupan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kembali kepada Al-Quran yang tiada keraguan padanya merupakan satu perutusan daripada Allah, wahyu yang mana ia dibaca, ditadabbur, dihayati, diamalkan. Permasalahan berlaku pada ini seperti kata Dr. Ratib Nabulisi, ahli tafsir yang terkemuka dari bumi Syam ini, dalam tafsirnya berkata bahawa masalah yang berlaku pada sebahagian daripada umat Islam pada hari ini, bila dia tidak berusaha untuk memahami watikah ataupun wathiqah ataupun mithaq yang Allah hantarkan itu, mengakibatkan kehidupannya hancur lebur, kehidupannya dipengaruhi oleh barat, kehidupannya dicorakkan oleh pemikiran yang sungsang kerana landasannya tidak jelas, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian.
Jadi balik kepada cerita para salafus salih, walaupun umur mereka macam umur kita, mungkin kekayaan yang daripada sebahagian kita lebih daripada kekayaan yang daripada mereka, mungkin accessibility kita kepada maklumat lebih daripada apa yang mereka mampu capai pada waktu mereka, tetapi kenapa iman kita nak dibandingkan mereka sangat kurang? Kerana jawapannya terletak pada kata Muhammad Qutub, kita ni kebanyakannya Islam baka, Islam keturunan. Kita tidak melalui jalan bagaimana mereka melalui di awal, pengorbanannya, mujahadahnya, kesungguhannya untuk masuk Islam. Jadi tuan-tuan, inilah dia renungan kita pada kali ini. Bagi tuan-tuan yang berkesempatan, jangan lupa dapatkan kitab tafsir Ibn Katsir yang jadi rujukan teras kita dalam kuliah tafsir setiap malam ni. Tolong sebarkan kepada teman-teman kita yang lain. Ya, kita mengadakan kuliah setiap malam pada jam 9 hingga 9.30, tak lama. Tolong panjangkan video ni teman-teman yang lain ni. Moga menjadi satu sebab untuk manusia dekat dengan Allah, memahami Al-Quran. Tiada kehidupan lebih bermakna bila kita memahami kalamullah. Jadi setakat ni saja, buat investment akhirat untuk memahami Islam. Dapatkan tafsir Ibn Katsir, dan kami bagi hadiah Fiqh Mizan ini kepada siapa yang dapatkan tafsir Ibn Katsir, tuan-tuan. Dan ada daurah yang akan diadakan nanti oleh Syekh Ustaz Muhammad Syekh Fawaz Fadil Nur, untuk kita belajar sesama tentang Fiqh Mizan yang merupakan satu cetusan Syekh Ali Karadari. Bagaimana dalam kehidupan ni mesti ada persembayangan, mesti ada satu rujukan, mesti ada mizan, neraca pertimbangan kita, tuan-tuan ni. Jadi sekian daripada kami di Zazan Travel. Tuan-tuan ada kesempatan dapatkan Habatus Sauda, Birkah, dan ada berbagai hadiah yang dapat kita peroleh dengan membeli Habatus Sauda, Birkah daripada Zazan Travel pada hari ini. Mudah-mudahan dalam suasana COVID pada hari ini kita dapat mengelakkan dan ikut rawatan jaga Rasulullah SAW bagi mengelakkan kena penyakit-penyakit bahaya. Habatus Sauda, syifa likulida, merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, kata Nabi, dan ia dipanggil sebagai Habatul Barakah, bijirin keberkatan. Sekian dari saya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Sama-sama kita tamatkan kuliah dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. ولجميع مشايخنا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى، اصرف عنا الأذى، اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصرهم في العراق، وانصرهم في سوريا، وانصرهم في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jumpa lagi mana esok, tuan-tuan, insya-Allah. Tolong sebarkan video ni pada teman-teman kita yang lain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fiza Ismail kejap sangat. Lagi kejap lagi bagus. Kalau panjang-panjang nanti penat lempar-lempar pula. Terima kasih Azimah. Terima kasih. Barakallahu fikum Salisa. Jumpa lagi mana esok, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.